Hello, second day of 5K running. Uh, Sweat habis. Ni pun dah nak maghrib ni. Alright, see you again later. Bye. Okay guys, itulah aku pada masa aku mula-mula jump into the healthy lifestyle. Jadi pada video kali ini aku akan cerita macam mana perjalanan aku transform daripada gemuk ke sekarang. Let's go. Hai guys, bersama Paji lagi. Untuk video pada kali ini aku akan ceritalah macam mana perjalanan aku transform daripada video tadi tu ke sekarang. Aku tak pakar dalam bidang sains sukan ataupun bidang larian, tetapi apa yang aku lakukan ada hasil. Aku harap apa yang aku share pada kali ini mungkin sedikit sebanyak dapat membantu korang ataupun sesiapa yang ingin berubah. Aku akan share apa yang aku lakukan untuk stay consistent. Aku mula berlari pada tahun 2020, tapi masa tu aku tak dapat nak teruskan. Mungkin masa tu aku masih baru, motivation masih tak kuat lagi. Jadi aku on off. Lepas tu tambahan aku busy bekerja. Ya, aku busy bekerja pada tahun 2020. Kalau ikutkan semua orang kena stay at home. Tapi disebabkan aku kerja di syarikat IT swasta di mana kami perlu settlekan beberapa projek sepanjang tempoh yang ditetapkan. Kalau ikutkan kami ni pun frontliner jugalah, cuma frontliner di belakang tabir. Jadi disebabkan busy bekerja, motivation aku down sebab yalah kita dah semangat nak diet, nak sihat, lepas tu ada halangan-halangan. Dah kita baru nak start. Jadi semangat tu masih tak seberapa kuat lagi. Jadi ada je cabaran sikit kita down. Ada halangan sikit kita down. Kira macam tu lah. So aku on off masa tu. Jadi aku full running, full commit dengan running ni pada tahun 2021 September. Yalah masa tu projek tu dah settle. Jadi aku declare September 2021 tu adalah masa ataupun waktu aku betul-betul start commit dengan dunia larian. Pertama, poin utama aku adalah ingin mendapatkan berat badan yang ideal ataupun dapatkan normal BMI, di mana masa aku mula dengan healthy lifestyle ni, berat badan aku mencecah 88.5 kilogram dengan ketinggian 164 cm. Aku dikategorikan sebagai obes 1. Kira berat jugalah. Jadi daripada berat badan 88.5 kilo untuk dapatkan normal BMI tu aku kena drop at least 20 kilo, 21 kilo lah macam tu. Okay, sebab kedua kenapa aku nak mulakan healthy lifestyle ialah sebab aku perasan masa tahun 2020 tu kan ramai orang dijangkiti penyakit macam selesma, demam. Masa tu kita masih tak tahu apa-apa lagi. Rupanya time tu kita dilanda pandemik COVID-19 tu lah. Lagi satu, bila aku nak balik rumah, aku duduk dekat rumah Pangsapuri, Aras 2. Jadi kalau nak naik ke rumah tu aku kena naik tangga. Jadi sampai rumah je mesti nafas tak cukup lah, semput lah. Berpeluh, baru bergerak sikit dah berpeluh. Kadang bila ada barang, macam contoh ada barang tertinggal dalam kereta, kita dah dekat rumah ni, lepas tu ada barang tinggal dekat kereta, malas nak turun, nak buang sampah malas. Dia banyak faktor lah. Dia boleh dikategorikan sebagai pemalas lah, malas teruk. Rasanya bukan sebab gemuk. Rasanya motivasi ataupun positive thinking tu kurang jugalah dalam diri masa-masa tu. Aku pernah bersukan pada tahun 2017. Ini aku cerita masa lepas kahwin lah. Aku pernah main futsal. Lepas tu aku terseliur. Yalah masa tu badan tak fit. Lepas tu tiba-tiba main sukan yang macam tu. Kaki aku terseliur. Kena ankle sprain. Lepas tu masa terkena tu aku cuma letak ais je lah. Letak ais. Lepas tu rendam dengan air batu. Tapi sakit tu masih ada lagi. Jadi aku try bawa ke hospital. Kira suruh doktor check lah. Lepas tu bila dia check tu aku punya kaki tak ada keretakan dekat tulang. Okey je dia cakap. Tapi aku masa tu memang tak boleh berjalan dah. Memang tak boleh jalan sebab memang sakit. Lepas tu keesokan harinya dah bengkak, biru. Aku pun pelik kenapa doktor tu cakap tak ada apa-apa. Itu satu first. Lepas tu tahun 2019 tak silap sebelum COVID tu
aku cuba main skateboard, baru belajar ollie, nak belajar lompat tu kan. Lepas tu, aku try buat satu deck. Satu deck ni lompat, lepas lah. Lepas tu nak try lagi. Tau lah fighter kan, nak yang mencabar je. Lepas tu try dua, nak try land, buat beberapa kali repeat, tak lepas. Lepas tu last tu aku try nak all out lah, try buat laju. Lepas tu lompat, ollie je, lompat. Lepas tu landing, memang kaki dia terus kena tempat kaki yang sama, terkena lagi kali kedua. Tahun 2017 kena ankle sprain, tak ada buat rawatan. Jadi kaki tu bila aku goyang-goyang kan dia ada bunyi lah, ada bunyi tulang. Aku dah malas nak bawa pergi ke hospital, takut end up dia cakap tak ada apa-apa. Jadi selepas tu mulalah tahun 2020 tu kaki dah mula sembuh lepas beberapa bulan. Tu yang aku pilih sukan berlari. Tapi sepanjang proses sebelum aku mula sukan larian ni, PC ni aku buat main game je. Memang itulah aku punya rutin harian. Balik kerja main game. Dulu aku main game kadang sehari at least aku kena main dalam 4 jam 5 jam. Kalau weekend 8 jam ke atas. Hardcore. Memang hardcore. Yang penting sebenarnya kita kena pandai susun jadual kita je lah. Tapi yalah kalau macam gaming ni, tak tahu dekat mana sumber motivasi tu. Paling tak pun tengok streamer yang dah berjaya. Lepas tu kita akan keep on playing, keep stream. Macam tu je lah. Which is waste of time. Bagi pendapat aku lah, daripada bazirkan masa nak up level, nak dapatkan strength untuk jadi kuat dalam game, baik dapatkan strength in real world. Ada juga benefitnya dengan diri sendiri secara fizikal kan. Hahaha. Untuk penjagaan makanan, kita baru mula, jadi kita tak tahu. Yang kita expect makan macam makanan Mat Saleh, makan sayur, makan roti wholemeal, lepas tu makan oat. Yang tu lah aku buat masa awal-awal. Yalah biasa kita layan movie kan, kita nampak dalam sarapan, oh makan oat, makan apa ni, cereal, minum susu. Itulah yang aku amalkan. Tapi awal-awal tu memang sakit lah kalau ikutkan. Sebenarnya tak betul cara tu. Tapi tak kisah betul ke tak tu, yang penting kita buat, tak memudaratkan. Itu yang paling penting. Slowly kat situ lah kita belajar apa tu karbohidrat, apa tu protein, sayur, buah. Kita kena buat. Sebab dalam proses kita buat tu, dekat situ lah kita belajar. Sebagai contoh, kita akan belajar pengambilan kalori, apa tu kalori. Kita akan nampak makan suku-suku separuh. Suku-suku separuh tu apa. Kalau kita tak start slowly, kita tak tahu benda-benda tu. Suku-suku tu, ini aku beritahu lah. Suku-suku, suku protein, suku karbohidrat, lepas tu separuh tu sayur. Lebih kurang macam tu lah. Macam mana aku stay konsisten dengan sukan berlari ni ialah aku set primary goal. Apa yang aku buat ni banyak membantu. Primary goal aku ialah mendapatkan normal BMI. Normal BMI kalau daripada berat badan yang awal tadi tu aku nak dapatkan pergi ke normal memang mengambil masa yang sangat lama. Jadi sementara aku nak teruskan proses mendapatkan normal BMI tu, aku setkan aku punya sub goal. Jadi sub goal yang aku buat tu ialah sebagai contoh, aku punya target first tu nak lari 5 km non-stop. Lepas tu bila dah dapat tu, kita puas hatilah. Lepas tu kita nak set goal yang seterusnya lagi. Kita dah dapat sub goal tu, kita punya primary goal masih on progress lagi kan. Jadi kita set lagi goal yang baru. Contoh kalau aku lah 5 km aku nak lari di bawah 30 minit. Lepas tu try capai 30 minit. Tapi masa tu memang struggle gila lah. Dah lah lari ikut feeling, tak tahu apa-apa. Lepas tu dah boleh buat 5 km di bawah 30 minit, kita try lagi lari 10 km. Macam tu lah kiranya. Kita set goal sikit-sikit sebab tak boleh terus aim high kan. Jadi sepanjang proses aku buat sub goal tu, member aku bagi tahu dia pun baru mula lari tapi dia buat MAF. Jadi aku pun tak tahu apa tu MAF. Lepas tu dia kira kenalkan aku lah. Dia suruh aku join group MAF Runners Malaysia. So dekat dalam tu lah aku start belajar, scroll tengok orang. Oh rupanya MAF ni lari macam ni, lari low heart training. Tapi masa tu ego masih tinggi lagi lah. Sebab yalah kita nak laju je, tak kisah dengan heart rate. Yalah biasalah tak tahu apa-apa kan. Tapi lama-lama aku belajar. Jadi kat situ aku buat lagi goal baru. Oh aku nak lari dengan control heart rate. Kira macam tu lah. So sepanjang proses aku buat sub goal tu, aku capai aku punya primary goal. Dengan cakap kita kena set goal lah. Sebab itu yang membuatkan kita konsisten. Kita tak capai satu goal, lepas tu kita nak give up. Rasa rugi lah kan. Jadi satu kita kena respect lah. Kalau kita dah dapat kita punya goal, kita kena konsisten. Kita kena teruskan. Kalau tak rugi kita punya perjuangan. Dah dapat bentuk badan yang kita nak, lepas tu kita lupakan pasal macam mana kita mendapatkannya. So kita kena respect kita punya perjuangan. Kita masing-masing ada kekuatan sendiri. Kekuatan tu maksud aku semangat yang ada dalam diri kita lah. Jadi masing-masing kena pandai lah. Untuk kebaikan diri, jangan tipu diri sendiri.